Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hanan Azra binti Adli, Nombor Matrik 19BI0125. Dan hari ini kumpulan kami akan membincangkan mengenai topik free thinker. Jadi pada masa sekarang, umat Islam sering diselubungi dengan pelbagai fenomena yang melemahkan umat Islam dari pelbagai situasi. Cabaran yang paling ketara yang diteliti adalah berkaitan dengan serangan-serangan yang berbentuk maya seperti serangan pemikiran itu free thinker. Individu Muslim kini hanya menerima sahaja segala bentuk penemuan, terutamanya yang ditonjolkan oleh Barat. Tahap kesedaran individu Muslim khususnya pada hari ini semakin merosot dan serangan pemikiran yang mudah mempengaruhi sekarang adalah free thinker. Nama Nurul Syafiqah Nabila binti Rohaizat, nombor matrik 18BI021006. Okey, seterusnya saya akan menerangkan siapakah free thinker. Apa itu free thinker? Mesti semua orang nak tahu kan apa. Okey, secara ringkasnya, free thinker ni adalah golongan yang menerima kewujudan pencipta, tetapi mereka memilih jalan tengah untuk tidak mempercayai agama. Okey, bagi mereka agama ni semua sama je. Okey, saya bagi contoh untuk nampak dengan lebih jelas. Okey, contohnya seseorang tu dia menganut agama Islam. Okey, di dalam agama Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang perlu kita buat kan. Okey, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tetapi bagi orang free thinker ni, Islam tu sekadar di IC sahaja. Okey, tetapi apa yang mereka lakukan dalam seharian mereka, rutin harian mereka itu tidak melambangkan mereka tu Islam. Okey, erti katanya macam ni lah. Yang haram tu telah menjadi halal. Kiranya diorang ni bebas daripada segala. Terusnya ialah sebab berlakunya free thinker dan ciri-cirinya. Yang pertama iaitu kurang didikan agama dalam diri dan keluarga. Selain itu juga, kedua ibu bapa tidak mengamalkan ajaran Islam yang betul. Yang ketiga, membesar dengan cara kehidupan Barat. Seterusnya, keluar Islam dan bebas untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang keras semasa dalam agama Islam dahulu. Seterusnya, bebas melakukan perkara haram seperti seks bebas, minuman arak dan seumpamanya yang berkaitan. Dan akhir sekali, tiada istilah halal dan haram dalam kehidupan. Nama saya Tengku Nurul Ain binti Tengku Kahar, nombor matrik 18BI021005. Seterusnya saya akan berkongsikan tentang masalah golongan free thinker ini, yang mana yang pertama adalah mereka mempersoalkan cara hidup Islam itu sendiri, yang mana telah terbukti bahawa Islam itu cara hidup Islam itu adalah bersifat sempurna. Yang kedua adalah mereka merendah-rendahkan martabat Islam itu sendiri sebagai agama yang dominan. Golongan free thinker di Malaysia ini bertindak melulu dengan menyatakan bahawa apabila kita berada di bawah kepompong Islam, kita tidak akan maju. Yang mana umat Melayu seharusnya perlu membuang perkaitan antara Melayu dan Islam, kerana mereka menganggap bahawa apabila mereka berada di bawah naungan Islam ini, mereka tidak akan maju. Mungkin mereka mengatakan bahawa Islam ini adalah kolot. Selain itu adalah golongan ini juga ada menyatakan pernyataan yang biadab. Mereka mengatakan bahawa Islam adalah salah satu penjajahan minda dan fizikal. Memilih, maksudnya bebas untuk menganut apa-apa agama sekalipun. Selain itu, golongan free thinker ini juga berjaya mempengaruhi minda anak-anak muda zaman sekarang, yang mana mereka mengambil kesempatan terhadap orang yang mengidap sindrom blame it all dan juga inferiority complex, yang mana kononnya fahaman mereka ini adalah selari dengan kehendak dan jiwa orang yang memberontak itu sendiri. Dan seterusnya adalah modus operandi
modus operandi golongan free thinker ini. Yang pertama adalah mereka membuat artikel iaitu di dalam blog, yang mana mereka seolah-olah memahami dan bersimpati dengan nasib rakyat yang sengsara di bawah sistem yang ada. Dan yang kedua adalah mencampur adukkan sedikit hal-hal politik yang mana khususnya dengan wayang-wayang politik. Dan yang ketiga adalah fahaman free thinker ini sedikit sebanyak mempunyai ataupun sedikit sebanyak didedahkan dengan logik akal dan juga fakta-fakta yang agak bernas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aidah binti Muhammad Nawawi, nombor matrik 18BI021103. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang kemunculan free thinker. Okey, bagaimana free thinker tu boleh muncul? Okey. Dia berlaku suara-suara yang memohon untuk mendapatkan kebebasan suara, maka lahirlah generasi-generasi yang cuba untuk membawa fahaman-fahaman liberal itu tersebut. Jadi mereka bercakap berdasarkan nafsu dan kehendak semata-mata dan langsung tidak terikat dengan Al-Quran dan apa yang dibawa oleh sunnah Nabi dan apa yang dimahukan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ummu Akila binti Mahazari, nombor matrik 18BI02123. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan tentang golongan-golongan free thinker. Okey, golongan yang pertama adalah golongan LGBT. Golongan LGBT ini mereka sentiasa meminta hak kebebasan untuk mereka untuk berkahwin sesama jantina. Mereka juga meminta hak kebebasan untuk menukar jantina dan mereka juga meminta hak kebebasan untuk melakukan apa sahaja yang mereka suka. Golongan yang kedua adalah golongan yang dijajah bukan sekadar pada tidak menutup aurat, tapi mereka juga dijajah pada kehidupan mereka, sistem kehidupan mereka, dan mereka ini tidak terikat dengan etika pemakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Dan golongan yang terakhir adalah Dian Sofia. Dian Sofia ni adalah seorang pemikir pemikir yang bebas, iaitu free thinker yang tidak mengakui ajaran agama, malah dia berbangga dengan dirinya dan mengaku dirinya sebagai seorang free thinker yang memperjuangkan normalisasi murtad dan hak-hak LGBT. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hanim Aisyah binti Ahmad, nombor matrik 18BI02120. Penutup kepada free thinker ialah kepada yang sentiasa mempunyai sindrom-sindrom berikut, kembalilah kepada syariat yang sebenar. Indahnya hidup bersyariat tidak dapat digambarkan jika kita betul-betul kembali ke jalan Islam dalam semua aspek kehidupan. Hal ini tercatat dan terbukti di dalam sirah Nabi kita serta riwayat hidup para khulafa ar-rasyidin. Sistem Islam itu adalah absolut dan dengan mudahnya dapat menggantikan pelbagai sistem korup yang dicipta oleh cendekiawan barat. Akhir kata, yakinlah dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pembentangan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.